Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alullah an yukrimana wa yarzuqana niyatal ikhlas fil qawli wal 'amal. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita masuk pada perbahasan Aqidatul Tahawiyah lagi, kita sambung. Pada sesi yang lalu kita telah menjelaskan tentang masalah al-qadar, iaitu tentang perbincangan tentang hakikat al-qadar. Tentang hakikat al-qadar, maka kita faham bahawasanya aslul bagi qadar itu, asal bagi qadar itu adalah sirrullah, adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wajib kita mengimani bahawasanya semua perkara di alam ini telah pun Allah taala takdirkan dan telah pun Allah taala tentukan dengan ketentuan yang tertentu bagi setiap makhluknya, dan semua makhluknya berada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan berlaku perkara di alam ini, semua perkara sebagaimana firman-Nya wa khalaqa kulla syai', berlaku dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seseorang dia meyakini ada perkara di alam ini yang bukan berlaku dengan takdir daripada Allah. Ini akan membawa kepada permasalahan yang bahaya kepada sebahagian masyarakat apabila dia terjebak dengan fahaman golongan Mu'tazilah yang mengatakan ada perkara di alam ini yang ia bukan berlaku dengan takdir Allah. Sedangkan para ulama telah bersepakat bahawasanya semua berlaku perkara di alam ini adalah berlaku dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini adalah masalah keimanan yang perlu ditanam ataupun disemat dalam hati dengan sesungguh-sungguhnya, supaya kita tidak terjebak dengan fahaman golongan Mu'tazilah. Maka insya-Allah hari ini kita masuk lagi pada perbahasan kata muallif rahimahullah, fahadha jumlatu, kata pengarang rahimahullah, saya baca daripada matan yang saya punya, fahadhihi. Okey, dalam matan saya bukan fahadha tapi fahadhihi. Okey, maka boleh ubah, siapa yang ada cetakan secara fizikal maka boleh ubah. Kata pengarang, fahadhihi jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala. Kata pengarang lagi, wa hiya darajatur rasikhina fil ilm li'anna al-ilma ilman, ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun, fa inkaru al-ilmi al-mawjudi kufrun وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. Baik, kata pengarang rahimahullah, فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. Iaitu kata pengarang, فهذه جملة, ini adalah suatu jumlah, suatu himpunan yang mana sudah mencukupi sebenarnya pada perbicaraan al-qadar yang telah disebutkan oleh al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan dikatakan orang itu beriman dengan al-qadar apabila dia telah mengimani apa yang telah Imam Abu Ja'far At-Tahawi syarahkan. Ini dah mencukupi. Tidak perlu kita pergi dengan lebih lagi, tidak perlu kita rungkai dengan lebih lagi, kerana inilah jumlah yang diperlukan dalam masalah al-qadar.
Jadi kalau orang tu dia dah faham tentang masalah Al-Qadar yang telah kita jelaskan sebelum ini, bahawasanya semua perkara telah Allah Ta'ala ciptakan, semua perkara telah Allah Ta'ala tentukan, sama ada bahagianya atau derita pun Allah Ta'ala telah tentukan, iman kufurnya Allah Ta'ala tentukan, bahagia derita Allah dah tentukan dan sebagainya. Maka semua perkara ini termasuk di dalam jumlah yang telah mencukupi untuk kita imani perkara tersebut. Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala cipta, jika ianya baik, maka itu adalah daripada kurniaan Allah. Tak wajib Allah Ta'ala berikan pada kita, tapi diberi juga pada kita. Dan setiap sesuatu yang tidak baik, itu Allah Ta'ala jugalah yang menciptakannya. Azab Allah ciptakannya, kufur Allah Ta'ala ciptakannya. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan perkara yang tidak baik ini bukan dengan redanya, dan itu adalah keadilannya. Apa makna adil? Iaitu dia menguruskan sesuatu pada pemilikannya. Jika dia menciptakan hambanya dan menjadikan hambanya kufur dan kemudiannya diazabkan hambanya di dalam api neraka di hari akhirat kelak, itu berlaku dengan keadilannya. Meskipun dia yang cipta, meskipun dia yang tetapkan hamba itu kufur, maka tetap dia diazab dalam api neraka. Ketetapan dia semua itu berlaku dengan keadilannya kerana dia maha berkuasa ke atas hamba-hambanya. Dia maha berkuasa ke atas hamba-hambanya. Tak boleh kita kata bahawasanya jika Allah Ta'ala mengazabkan hambanya di dalam api neraka, sedangkan Allah Ta'ala lah yang menciptakan kekufuran baginya, Allah Ta'ala lah yang menciptakan kesesatan baginya, kemudian Allah Ta'ala mengazabkan dalam api neraka, maka Allah Ta'ala zalim. Tak boleh. Perkataan ini sepatutnya tidak disebut oleh orang yang beriman dengan Al-Qadar. Kerana keimanan dengan Al-Qadar ini, sebagaimana yang Imam Abu Ja'far At-Tahawi sebut sebelum ni, was-sa'idu man sa'ida biqada'illah, wasyaqiyyu man syaqiya biqada'illah. Orang yang bahagia di hari akhirat kelak, dia bahagia dengan ketetapan dari Allah. Dan orang yang diazab di hari akhirat kelak, dia derita di hari akhirat kelak dalam api neraka juga berlaku dengan ketetapan Allah. Tidak dikata Allah Ta'ala zalim. Ini yang dipegang oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan inilah yang dipegang oleh mazhab Maturidi. Ini yang dipegang oleh mazhab Maturidi. Adapun kalau ada orang dia nukil daripada, mungkin dia kata ini daripada Maturidi yang mutaakhirin, wallahu alam, maka kita katakan dia rujuk kepada masdar. Bila kita nak nisbah kepada sesuatu mazhab, yang paling penting ialah kita faham tentang masdar terlebih dahulu. Dia rujukan ni dia ada dua. Dia ada dua rujukan ni. Okey, yang pertama rujukan dengan makna masdar. Masdar ni maknanya apa? Maknanya primary reference. Rujukan primer, rujukan utama. Kalau kita kata mazhab Maturidi, rujukan utama dia siapa? Fiqhul Akbar contohnya, kitab Imam Abu Hanifah, ataupun kitab Aqidatul Tahawiyah oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ataupun syarah atas Fiqhul Akbar oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan sebagainya. Baru dikatakan sebagai masdar. Okay? Kita tak boleh kita ambil sebarang hasyiah yang dikarang oleh sebahagian orang, lalu kita katakan hasyiah inilah yang dipegang oleh mazhab Maturidi. Tidak. Sebab tu orang yang dia berada dan ditetap dalam majlis ilmu, dia kena faham masalah kita panggil tertibul ulama. Dia kena faham tentang apa yang disebut sebagai manaqib oleh yang difaham sebagai manaqibul ulama. Manaqib ulama, setiap ulama tu dia ada martabat dia, rutbatul ulama, martabat dia. Bukan semua qaul boleh diambil, tidak. Okey, jangan kita jadi orang yang mazhab asal ada qaul. Asal ada qaul je boleh, sedangkan kadang-kadang perkara tersebut berlaku mungkin kerana sebagaimana kita faham bahawasanya para ulama tidak maksum. Maka jika ada perkataan ulama yang kita jumpa yang tidak bercanggah, maka kita terima, dan yang bercanggah maka kita tidak terima. Bagaimana kita nak tahu bercanggah tak bercanggah? Iaitu dengan cara kita mempelajari ilmu yang benar. Orang yang tahu tentang
asal ilmu itu, maka insya-Allah dia akan tahu beza di antara apa yang benar, apa yang salah. Kerana dia dah ada guideline dia. Dia dah ada guideline dia. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cukup dalam perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, faham kita cukup fahadhihi jumlah ma yahtaju ilaihi. Cukuplah ini adalah himpunan ilmu tentang qadar yang diperlukan oleh mereka yang hatinya munawwar. Munawwar, bercahaya dengan apa? Di kalangan wali-wali Allah. Dia bercahaya dengan apa? Bercahaya dengan ilmu. Kerana ilmu itu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Maka orang yang hatinya bercahaya, mereka ini cukup dengan perbahasan Al-Qadar ini. Tidak pergi lebih lagi, kerana kita dah sebut pada masalah sebelum ni tentang larangan daripada Rasulullah, idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Jika nak bicara tentang mendalam lagi tentang qadar, maka fa'amsiku, tahanlah. Jangan dibicarakan. Jangan dibicarakan. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah yang disebut oleh para ulama. Maka as-sukutu 'anil bahthi 'anil qadari ataupun an haqiqatil qadar, itu adalah yang disebut oleh para ulama. Kita tak boleh untuk membahaskan tentang al-qadar secara terperinci tentang hakikat al-qadar. Baik, sekejap. Jangan nak. Okey. Sekejap ya. Sorry. Baik, kemudiannya kata pengarang, man huwa munawwarun qalbuh. Orang yang hatinya itu munawwar, diterangi dengan cahaya ilmu, cahaya ma'rifah. Kata ulama, binuril ma'rifah min awliyaillah, daripada kalangan wali-wali Allah. Baik, kalimah wali Allah di sini, wali Allah dia ada dua makna. Ada yang awliya dengan wilayah ammah, dan ada awliya dengan wilayah yang khassah. Okey, wilayah yang ammah adalah seluruh orang beriman. Okey, wilayah yang ammah adalah seluruh orang yang beriman. Maka apabila disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini min awliyaillahi ta'ala, yakni awliya dengan wilayah ammah, iaitu seluruh orang yang beriman. Maka ini adalah kadar yang diperlukan oleh orang-orang yang diterangi hatinya dengan cahaya ma'rifat daripada kalangan orang beriman. Itu maksud dia. Min awliyaillah, yakni daripada kalangan orang-orang yang beriman. Bukan makna dekat sini min awliyaillah dengan makna awliyaillah bermakna dengan makna wilayah yang khassah. Wilayah yang khassah ini adalah khusus untuk mereka-mereka yang telah mencapai darjat wali, yakni orang-orang salihin yang mereka telah melaksanakan seluruh kewajipan dan meninggalkan segala larangan dan menambah pada amalan mereka itu amalan-amalan yang sunat, dan dia istiqamah dengan amalan sunat tersebut. Maka itu dipanggil sebagai mereka yang wali dalam wilayah yang khassah. Wilayah yang khassah. Maka wilayah yang khassah itu bukan semua orang dapat. Wilayah yang khassah itu bukan semua orang dapat. Adapun wilayah yang ammah, itu adalah refer kepada semua orang yang beriman. Maka mafhum daripada kalam
Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini inilah kadar yang diperlukan oleh orang beriman yang hatinya diterangi dengan ilmu akidah. Itulah dia. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wahiya darajatur rasikhina fil ilm, iaitu darajah rasikhin dekat sini juga bukan difahami darajah para ulama, bukan darajah para ulama yang tinggi-tinggi. Walaupun dalam satu sudut ar-rasikhin ialah khusus untuk ulama yang rasikh, yang mendalam ilmunya, tetapi dalam masalah akidah maksud Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni ialah darajah al-mutamakkinin. Bukan darajah rasikhin, maknanya darajah orang yang alim seumpama Abdullah bin Abbas, seumpama Sayyidina Umar, seumpama Sayyidina Abu Bakar, bukan. Tapi maksud darajah ar-rasikhin kat sini ialah darajah al-mutamakkinina fil ilm. Darajah orang-orang yang tamakkun dengan ilmunya, yakni dia mempelajari kemudian dia beramal dengan ilmunya. Tentang ilmu akidah, sebagaimana kita maklum bahawasanya ilmu akidah ini ada kadar yang wajib dipelajari, yang mana akidah ini adalah fardu ain. Maka jika seorang telah mempelajari ilmu fardu ain, termasuklah padanya ilmu-ilmu akidah ini yang telah kita bahaskan ini, dan kemudiannya ilmu tersebut diimani oleh dia dan dia menjaga keimanannya daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan, yang boleh membatalkan, yang boleh memutuskannya, iaitu riddah ataupun murtad, maka dia itu adalah orang yang mutamakkin, orang yang tamakkun dengan ilmunya. Bukan orang darajah rasikhin ni, boleh jadi seorang jika dia baca tanpa guru, maka dia akan faham, akidah ni untuk orang yang hebat-hebat je. Kitab Akidah Tahawiyah ni adalah untuk orang yang dah tinggi level-level dia. Bukan. Okay, maksud darajah ar-rasikhin kat sini darajah al-mutamakkinin. Wa humul ladzina thabatu fihi wa tamakkanu. Dan mereka lah yang tabat, yang tetap dengan akidah ini, dengan akidah ahli sunnah yang telah dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan mereka tamakkun dengannya, dan mereka tamakkun dengan ilmu ini. Itulah yang dimaksudkan ar-rasikhin. Bukan mendalam, ilmu mendalam dekat sini, ilmu yang mendalam dengan rutbatul ulama, dengan martabat ulama, bukan. Tetapi mendalam dengan ilmu mendalam dengan ilmu yang ilmu itu adalah ilmu yang diperlukan. Ilmu yang diperlukan. Kemudian kata pengarang, li'annal ilma ilman, ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqud. Kata pengarang rahimahullah, ilmu itu terbahagi kepada dua. Ilmu yang ada pada makhluk, iaitu ilmu yang dipanggil mawjud. Ilmu fil khalqi mawjudun wa ilmu fil khalqi mafqud. Iaitu ilmu mawjud ni apa? Ilmu mawjud fil khalqi ni ialah suatu ilmu yang Allah Ta'ala menjadikan jalan bagi hamba untuk mencapainya. Okay, itu adalah ilmu yang mawjud. Dan ilmu mawjud ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya ialah ilmu yang disebut sebagai ilmu ladunni. Ilmu ladunni yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian daripada orang-orang yang telah mencapai darjat yang tinggi. Yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada mereka yang bertakwa ini akan ilmu. Wa yu'allimukumullah. Contoh ilmu yang ladunni ni adalah seperti ilmu tafsir mimpi.
ilmu tafsir mimpi. Ilmu tafsir mimpi bukan untuk semua orang. Okey, ilmu tafsir mimpi adalah untuk orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya ilmu tafsir mimpi. Kerana tu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq walaupun darjatnya paling tinggi setelah para anbiya, darjat Abu Bakr adalah yang paling tinggi, tetapi Allah Ta'ala tidak mengurniakan kepada Sayyidina Abu Bakr ilmu tafsir mimpi. Warid dalam hadis Nabi tanya tentang satu mimpi dan minta Abu Bakr untuk menafsirkannya, maka Sayyidina Abu Bakr menafsirkannya dan Nabi bersabda kepada Sayyidina Abu Bakr, engkau betul sebahagian dan tidak betul sebahagiannya. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah Taala kurniakannya ilmu tafsir mimpi. Jadi ilmu seperti ini ilmu laduni yang Allah Taala kurniakan bukan kepada semua orang yang bertakwa, tapi sebahagian. Boleh jadi ada orang dapat, boleh jadi ada orang tak dapat. Jadi ilmu ini dinamakan ilmu yang laduni untuk orang-orang yang khawas saja. Yang kedua, ilmu maujud ini termasuk padanya ilmu yang syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah, hukum hakam. Itu adalah ilmu yang syar'i. Okay. Yang ketiga adalah ilmu yang tentang ma'isyah, tentang kehidupan. Ilmu tanam-tanaman, ilmu baiki kereta, ilmu masakan dan sebagainya. Maka itu adalah ilmu yang dipanggil sebagai ilmu maujud. Adapun ilmu yang mafqud ini ialah ilmu yang tidak boleh dikecap. Yang Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi hamba-hambanya jalan untuk menggapainya. Maka ilmu ini bukan ilmu yang boleh dicari, bukan boleh dikecapi, bukan ilmu yang boleh diperolehi. Kerana ilmu tu dia mafqud. Maka orang yang mencari-cari tentang ilmu yang kedua yang mafqud ini, kata ulama, fahuwa dhalalun. Ianya adalah suatu bentuk kesesatan. Contohnya nak tahu perkara ghaib. Sedangkan ilmu ghaib itu hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Semata-mata hanya Allah Taala sahaja yang mengetahui perkara ghaib. So barang siapa yang menceburkan diri dalam untuk mengetahui perkara yang ghaib contohnya, maka dia dhalal, dia berada dalam kesesatan. Contoh lagi ilmu mafqud apa dia? Ilmu tentang hari kiamat. Yang ni akhir zaman banyak orang yang cuba-cuba untuk mensyarahkan dalam bab hari kiamat. Memanglah dia panggil ilmu tu ilmu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat konon-kononnya. Okey, tapi akhirnya ia membawa kepada masalah meramal-ramalkan hari kiamat. Ini bahaya. Itu yang dipanggil kesesatan tu. Itu yang dipanggil kesesatan tu. Memang Nabi SAW ada beritahu kepada kita tentang asyaratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat dan sebagainya. Tetapi bukan untuk kita memperdalam akan ilmu tersebut sehingga berlaku masalah-masalah seperti yang kita dah sebutkan tadi. Masalah timbulnya ramalan, kemudian membuat fitnah, kadang-kadang sampai tahap memfitnah, benda yang tak wujud diwujudkan. Kadang-kadang tengok filem ni skrip daripada pengarah tapi dia buat modal ceramah contohnya. Hati-hati. Okay, hati-hati kerana itu adalah ilmu mafqud. Itu adalah ilmu yang tak ada orang yang tahu tentang hari kiamat. Tak ada orang yang tahu tentang bila munculnya tanda-tanda hari kiamat. Tak ada orang tahu bila munculnya tanda-tanda hari kiamat. Itu semua adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ilmu mafqud antaranya ialah haqiqatul qadar. Hakikat qadar sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Baik. Kata pengarang, fa inkarul ilmi al-mawjudi kufrun.
Dan kata pengarang mengingkari ilmu yang maujud itu kufur. Kufur. Okey, dia mengingkari ilmu yang maujud dan mendakwa-dakwa tentang memiliki ilmu yang mafqud juga menjadi kufur. Ini maksud dia, fa inkarul ilmi al-mawjud kufrun wa di'a'ul ilmi mafqudi kufrun. Atau orang yang mengingkari ilmu yang maujud itu, of course kerana ilmu yang maujud itu dia wujud. Sebab tu disebut ilmu ini ilmu yang wujud, ilmu yang diketahui. Maka orang yang mendakwa bahawasanya ilmu yang telah kita syarahkan tadi, bahawasanya ilmu tersebut seseorang tidak akan dapat sampai kepadanya, sedangkan ilmu tu Allah Ta'ala jadikan bagi makhluknya jalan untuk sampai kepadanya. Maka orang yang mengingkari akan kewujudan ilmu yang maujud ini, contohnya dia mengingkari kewujudan alam. Alam ini boleh diidrak, boleh dikecap dengan panca indera kita. Maka dia kata, alam ni tak wujud, alam ni sebenarnya adalah khayalan contohnya. Sedangkan alam ini wujud, alam ni nyata. Maka mereka kata alam ni khayalan je. Maka kata ulama, mereka yang mengingkari ilmu yang maujud ini seperti golongan sufasta'iyah. Sufasta'iyah kalau dalam bahasa akademik mereka panggil golongan sofis. Golongan sofis ni mereka adalah yang mengingkari hakikat sesuatu. Imam An-Nasafi juga aliran Maturidiyah. Okay. Imam An-Nasafi dalam kitabnya Aqidatun Nasafiyah menyebut haqaiqul asya'i thabitatun khilafan an sufasta'iyah. Hakikat setiap sesuatu perkara itu thabitah, nyata. Nyata, tetap. Maknanya kita tak boleh nak menafikan bahawasanya manusia itu manusia. Kita tak boleh nak menafikan matahari itu matahari. Kita tak boleh nak menafikan bahawasanya pokok itu pokok. Dan itu wujud, dan matahari itu wujud, dan manusia itu wujud, dan hakikat manusia itu. Puan Rohani boleh tutup ni tak mic? Okey. Maknanya hakikat setiap sesuatu itu diketahui. Maksud hakikat sesuatu itu hakikat kewujudan. Kita semua, kita telah mengetahui kewujudan kita dan kita boleh mempelajari tentang kewujudan kita. Dan kita ada sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam perbicaraan tentang jisim, tentang arad. Sesuatu yang jisim ini sesuatu yang mempunyai ukuran, yang mempunyai saiz, yang mempunyai kelebaran, yang mempunyai ketebalan, yang ianya bersusun-susun daripada dua jauhar atau lebih, dan ia bersifat dengan sifat-sifatnya tertentu, iaitu namanya arad. Yang arad ini tidak berdiri dengan sendiri, yang ia menumpang dengan jisim. Apakah dia arad seperti warna dan sebagainya. Maka itulah hakikat makhluk. Tidak boleh seorang dia mengingkari hakikat makhluk ini kerana itulah yang nyata. Jadi golongan sufasta'iyah yang telah menyerap masuk dalam sebahagian ajaran mutasawwifah. Maka mereka kata bahawasanya dunia ini khayal sahaja. Dunia ini khayalan sahaja. Kita ni tak wujud pun sebenarnya. Yang wujud hanya Allah. Ini golongan mutasawwifah. Dia nak kata yang wujudnya, yang hakiki hanya Allah. Maka yang makhluk ini tak wujud pun sebenarnya. Khayalan sahaja. Hakikat kita adalah Allah. Itu yang jadi golongan mutasawwifah yang kata la mawjud illallah, dengan makna tiada yang wujud itu melainkan Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang wujud. Ini membawa kepada fahaman makhluk-makhluk ni adalah Allah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah isbatkan kewujudan Rabb, Tuhan, dan Allah isbatkan kewujudan alam, Rabbul Alamin. Maka ada kewujudan yang wajibul wujud, iaitu Allah, dan ada kewujudan yang mungkinul wujud, iaitu makhluk-makhluk.
Dan Allah adalah Tuhan bagi sekalian makhluk. Yakni pencipta bagi sekalian makhluk. Itu adalah hakikat yang jelas. Maka jangan diingkari perkara ini. Jangan diingkari. Jangan dikata, oh, makhluk ni tak wujud, kata dia. Tak, makhluk ni wujud. Cuma wujud kita kategorinya mungkinul wujud. Bukan mungkinul wujud itu maksudnya ghair maujud. Mungkinul wujud ni maksudnya apa? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Akal kita boleh terima keberadaannya, akal kita juga boleh terima ketiadaannya. Kemudian kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Waddi'a'ul ilmil mafqudi kufrun." Begitu juga orang yang mendakwa-dakwa bahawasanya dia memiliki ilmu yang mafqud. Maksudnya yang mendakwa bahawasanya dia memiliki ilmu tentang hari kiamat contohnya. Yang mendakwa dia memiliki tentang ilmu ghaib, yang mendakwa bahawasanya dia mengetahui masa akan datang. Itu contohnya, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu tentang perkara-perkara yang ghaib. Tidak ada yang tahu perkara ghaib. La ya'lamu man fis samawati wal ard. Al-ghaiba, ilmu yang ghaib, tidak ada yang mengetahui tentangnya daripada ahli langit dan ahli bumi. Ahli langit para malaikat, ahli bumi ialah jin dan manusia. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah mereka yang mendakwa perkara-perkara ataupun mendakwa mengetahui perkara yang ghaib, itu adalah mereka yang nyata akan kesesatannya. Hati-hati dengan golongan seperti ini. Antara golongan ini juga yang mendakwa bahawasanya ilmu Nabi SAW, mereka mendakwa bahawasanya ilmu Nabi mengetahui juga perkara yang ghaib. Ini juga ada sebahagian golongan yang ulat, yang ulu, yang melampau. Maka mereka konon-kononnya nak mentafdilkan Nabi. Mereka nak tafdilkan Nabi, mereka nak mengagungkan Nabi. Tetapi mereka kata bahawasanya Allah Ta'ala yang memberikan ilmu itu pada Nabi. Juga tak lari ataupun tak jauh dia daripada kesesatan dan kekufuran. Sama ada Nabi itu mengetahui dengan sifatnya mengetahui perkara ghaib, ataupun kononnya dikatakan Nabi tahu semua perkara ghaib kerana Allah beritahu pada Nabi semua perkara ghaib. Dua-dua sesat dan kufur. Nabi tidak tahu perkara yang ghaib, Nabi tidak tahu perkara yang ghaib sama ada dengan dirinya sendiri ataupun jika dikurniakan oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak mengurniakan kepada Nabi tentang ilmu ghaib, melainkan hanya ada sebahagian atas jalan wahyu sebagai mukjizat kepada Rasulullah. Bukan semua perkara ghaib. Bukan semua perkara ghaib. Allah Ta'ala hanya memberi sebahagian kecil sahaja. Sebahagian kecil sahaja. Maka hati-hati dengan golongan ini juga. Kemudian kata pengarang, wala yathbutul imani illa biqabulil ilmil mawjud wa tarki talabil ilmil mafqud. Dan tidak sabit akan keimanan. Maksudnya tidaklah beriman seorang itu, tidak dikatakan orang itu beriman ataupun tidak sabit keimanan seseorang itu, melainkan dia itu menerima biqabuli, menerima ilmu yang mawjud, dan dia meninggalkan pencarian ilmu yang mafqud. Talabil ilmu mafqud tu meninggalkan pencarian. Tidak dicari-cari tentang ilmu yang memang Allah Ta'ala telah sembunyikan daripada makhluknya. Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi makhluknya jalan untuk mengetahui tentang ilmu tersebut. Kata pengarang, kita masuk pada bab lauh dan qalam. Kata pengarang, qala al-mu'allifu rahimahullah, wa nu'minu bil lauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqima. Kata pengarang, qad ruqima itu
iaitu qad kutiba, iaitu telah dicatat. Kata pengarang, dan kita, yakni orang beriman, beriman dengan bil lauhi. Lauh dekat sini dengan makna lauh al-mahfuz. Lauh al-mahfuz. Lauh ini adalah suatu papan tulis yang besar yang berada di alam yang ulwi, di alam yang atas. Okay. Yang lebarnya itu 500 tahun perjalanan. Lauh ni lebarnya itu 500 tahun perjalanan. Dan diperbuat daripada permata putih. Dan di sisi-sisinya itu ada yakut yang hamra, ada yakut yang merah. Ada permata yakut yang merah. Adapun lauh itu sendiri adalah daripada permata putih. Dia board lah, papan tulis. Tapi papan tu tidak tidak dipaham papan tu dengan makna daripada kayu. Yakni tempat untuk menulis. Lauh itu tempat untuk menulis. Diperbuat daripada permata putih. Dan khilaf ulama, ada sebahagian ulama mengatakan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Ibn Hibban, bahawasanya lauh itu terletak di bawah arash. Dan dikatakan dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bahawasanya lauh itu berada di atas arash. Adapun yang kuat, pendapat yang kuat ialah lauh itu di bawah arash. Di bawah arash. Arash adalah makhluk yang paling besar. Yang ini kita akan bahaskan nanti. Ada fasal yang khusus tentang arash dan kursi. Kita bahas tentang lauh terlebih dahulu. Maka lauh itu suatu papan tulis yang besar yang tercatat padanya sekalian takdir bagi alam ini sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Al-Qalam. Al-Qalam yang kita tengah bahaskan, Al-Qalam ni, Allah Ta'ala perintahkan Al-Qalam untuk menulis di atas Lauhil Mahfuz. Di atas Lauhil Mahfuz. Maka Al-Qalam, apabila Allah Ta'ala menciptakan Al-Qalam, maka Allah Ta'ala berfirman kepada Al-Qalam, uktub makana wa ma sayakunu ila yaumil qiyamah. Uktub makana wa ma sayakunu ila yaumil qiyamah. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imamin mubin, imam dekat situ maknanya lauh. Imam tu kat situ dalam surah Yasin ayat yang ke-12 maknanya adalah imam dengan makna lauh, lauhil mahfuz. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk qalam tulis semua perkara daripada permulaan ciptaan alam ini sehinggalah sampai hari kiamat. Sehingga sampai hari kiamat. Semua ditulis oleh Al-Qalam ni di atas Lauhil Mahfuz. Maka semua perkara telah ditulis. Takdirnya telah ditulis. Semua perkara telah termasuklah takdir tentang hamba-Nya. Apa yang akan berlaku di alam ini semua akan ditulis. Dan ini adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Al-Qalamul A'la ni tadi. Maka tidak ada yang mengetahui tentang perkara yang ghaib yang tertulis di atas Lauhil Mahfuz melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pada malaikat, mereka akan mengambil catatan-catatan pada setiap tahun, mengambil catatan daripada Lauhil Mahfuz untuk setiap hamba-hamba yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi hamba tersebut dan tidak akan berubah apa-apa pun pada catatan tersebut. Dan inilah yang dipanggil sebagai takdir yang mubram. Takdir yang mubram yang telah Allah Ta'ala tetapkan di atas Lauhil Mahfuz, yang telah ditulis di atas Lauhil Mahfuz. Dan takdir yang mubram itu kadang-kadang datang dengan cara ataupun datang dengan jalan mu'allaq sebagaimana yang telah kita bahaskan sebelum ni, iaitu cara ditulis di lauh itu adalah dengan
dengan cara, kalau contohlah kalau dia doa dia dapat, kalau tak doa tak dapat. Ditulis dengan cara macam tu. Pada ilmu malaikat, malaikat tak tahu mana satu yang akan berlaku. Dia doa ke tak doa, malaikat tak tahu. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala tahu ke tak? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tetapkan tak? Allah Ta'ala tetapkan. Maknanya Allah, kalau dia doa, maknanya memang Allah Ta'ala tetapkan dia doa. Kalau dia tak doa, Allah Ta'ala tetapkan dia untuk tidak berdoa. Itu maksud dia. Bukan makna takdir mu'allaq ni, doa kita boleh mengubah takdir. Doa kita tidak mengubah takdir. Maha suci Allah daripada perkara yang demikian. Kerana perubahan itu lemah. Kalau doa mengubah takdir, maknanya doa lagi kuat daripada Allah. Maha suci Allah daripada perkara-perkara yang demikian. Maka dengan itu, kita faham bahawasanya kita beriman dengan akidah kita beriman bahawasanya adanya makhluk yang namanya lauh dan adanya al-qalam. Lauh adalah makhluk yang ketiga, al-qalam adalah makhluk yang keempat. Makhluk pertama adalah air, al-ma', makhluk yang kedua adalah arash, makhluk yang ketiga adalah qalam, makhluk ketiga adalah lauh, makhluk yang keempat adalah qalam. Dan kata pengarang wa bi jami'i ma fihi qad ruqima, dan kita beriman bahawasanya semua perkara telah pun Allah Ta'ala telah tuliskan di atas lauhil mahfuz sehinggalah hari akhirat, sehinggalah hari kiamat. Maka itulah kepercayaan dan keyakinan kita. Semua telah ditulis. Kalau semua telah ditulis, maka tidak akan lagi terpadam perkara tersebut. Kemudian kata pengarang yang terakhir, falau ijtama'al khalqu kulluhum ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghayra kainin lam yaqdiru alayh. Walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhu Allah Ta'ala fihi liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alayh. Yang ini adalah lafaz daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana lafaz ini boleh jadi lafaz ini diambil daripada hadis secara maknawi, dan ada lafaz-lafaz yang lain diambil daripada hadis Nabi yang lafaznya itu secara jelas lafaznya, tetapi yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini diambil daripada hadis Nabi. Hadis yang masyhur, hadis yang sahih, hadis yang masyhur lagi sahih, diriwayatkan oleh kalau hadis ini diriwayatkan oleh yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang hasan sahih. Kata pengarang, sekiranya semua makhluk ijtama'a ni apa? Ijtama'a ni berhimpun lah. Kalau terjemahan kat sini tulis sepakat, boleh juga faham dengan makna sepakat, tapi lebih baik dengan makna berhimpun. Kalaulah berhimpun sekalian makhluk untuk mengubah perkara yang telah Allah Ta'ala tetapkan, nescaya mereka tidak akan mampu. Maksudnya kat sini ialah kalau mereka nak mengubah apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk perkara tersebut tak jadi. Maknanya katalah ada satu perkara, contohnya kalaulah seorang ni dia nak membunuh seorang ni, katalah hamba A ni ingin dimatikan. Kalau berhimpun sekalian makhluk untuk bunuh hamba ni tadi, hamba A ni tadi, berhimpun semua untuk bunuh hamba ni, sedangkan Allah Ta'ala tidak takdirkan hamba ni untuk dibunuh, mati oleh mereka semua ni, maka tidak akan berlaku perkara tersebut. Walaupun mereka berhimpun untuk bunuh dan matikan hamba ni, kalau Allah Ta'ala tak takdirkan hamba ni untuk mati, tak matilah dia. Dan kalaulah mereka ini berhimpun untuk menjadikan sesuatu, maknanya untuk mengadakan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak takdirkan untuk ianya berlaku, juga tidak akan berlaku. Contohnya berhimpun semua untuk bagi satu manfaat pada orang lain, untuk bagi dia ni RM1 juta. Kalau berhimpun satu, semua ahli dunia pun tidak akan berlaku perkara tersebut, melainkan Allah Ta'ala tetapkan ia tidak berlaku.
Dengan kefahaman yang lain, dalam hadis yang lain, dengan makna yang lain, kalaulah manusia ini dan jin ini semua berhimpun untuk memberi manfaat kepada seseorang, tidak akan dapat manfaat orang tersebut melainkan Allah Ta'ala telah takdirkan manfaat itu. Kalau Allah Ta'ala takdirkan tak dapat, tak dapatlah. Kalau Allah takdirkan dapat, dapatlah. Kalau berhimpun semua untuk mendatangkan mudarat pada seseorang, kalau Allah Ta'ala takdirkan sampai mudarat itu, berlaku mudarat itu, maka berlakulah mudarat. Jika Allah Ta'ala tidak takdirkan mudarat itu untuk berlaku, juga tidak akan berlaku. Ini keyakinan orang beriman. Ini keyakinan orang beriman. Adapun kita dituntut untuk beramal dengan sabab. Kita dituntut untuk beramal dengan sabab. Okey, tetapi sabab tidak menciptakan apa-apa, melainkan Allah Ta'ala jualah yang menciptakan setiap sesuatu. Ini keyakinan orang beriman. Jadi kena pegang sungguh-sungguh. Diri kita pun kita kena pegang sungguh-sungguh. Aku ni dah usaha yang terbaik pun, kalau Allah Ta'ala tak tetapkan benda tu berlaku, tak akan berlaku. Gitu. Dan kalau kita orang nak buat mudarat pada diri kita pun, contohlah orang nak sihir kita, orang nak bunuh kita, orang nak buang kita daripada jawatan kita dan sebagainya, juga tidak akan berlaku melainkan Allah Ta'ala yang takdirkan perkara itu berlaku. Kalau ada akidah ini dalam hati kita, kalau ada akidah ini dalam hati kita, maka kita akan faham bahawasanya semua perkara ini berlaku dengan takdir Allah. Kita takkan risau. Kita takkan risau. Kerana apa? Kerana mudarat tak akan sampai pada diri kita melainkan Allah Ta'ala takdirkan mudarat itu berlaku pada diri kita. Manfaat juga tak akan sampai pada diri kita melainkan Allah jugalah yang mentakdirkan manfaat itu untuk sampai pada diri kita. Itu adalah apa yang telah para ulama telah sebut yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata pengarang rahimahullah, penutup bagi malam ni, tak baca lagi hujung ni. Di sini. Jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka jaffal qalam, jaffa ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayu disebut kat sini kering kering dakwat. Maksud jaffa kat sini ialah intaha. Yakni qalam telah berhenti menulis apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan sampai hari kiamat. Maknanya yang telah tertulis itu tidak akan terpadam, itulah dia. Bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Dah menulis selesai dah qalam tu, menulis tentang ketetapan dekat atas makhluk sehingga berlaku hari kiamat. Ini adalah qalam yang mana qalam ini namanya qalamul a'la, qalam yang menulis atas lauhil mahfuz. Tapi ada juga qalam yang digunakan oleh para malaikat untuk mengulang salin catatan daripada lauhil mahfuz. Untuk mengulang salin balik catatan yang berada atas lauhil mahfuz di atas lauh mereka. Bagi malaikat mereka juga ada lauh, mereka juga ada catatan mereka yang mereka catat apa yang akan berlaku bagi tahun tersebut. Ini yang Nabi sampai ke alam yang ulwi, sampai alam yang atas, sehingga Nabi sekira-kira Nabi dengar qalam sedang menulis di atas lauh, qalam yang malaikat. Qalam malaikat sedang menulis di atas lauh. Baik, itu saja sampai sini untuk malam ni. Dan yang ni wa ma akhta'al 'abd ni wa ma akhta'al 'abda lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, kita bicara pada sesi akan datang insya-Allah. Sampai sini saja perbahasan kita pada malam ni. Barakallahu fikum, jazakumullahu taala khair. Allah taala a'lamu wa ahkam. Ada soalan ke yang kaitan